Kenapa spray tak sesuai? Bukan tak sesuai. Dia kena kerja 2 kali. Kalau spray. Contoh ya. Sekarang kita spray. Spray saja. Akar dia tak dapat minum lagi. Faham? Akar tak minum lagi. Dia spray saja. Baja terus masuk dalam tisu pokok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak terangkanlah berkenaan penggunaan baja, cara penggunaan baja ya, baja foliar yang dah tentu digunakan dengan 2 kaedah. 2 kaedah ya, baja foliar ni digunakan dengan cara 2 kaedah. Ya, yang satu berbentuk siraman, yang satu berbentuk spray. Dua-dua boleh guna pakai, tetapi yang terbaik kita bergantung kepada jenis pokok, jenis pokok, saiz pokok. Ini baja foliar. Contoh di hadapan saya ialah foliar ya. Ini foliar, ini semua foliar ni racun, bulat pun foliar. Ini pun dunia racun yang dah dicairkan. Baik, penggunaannya ya. Bila dikata foliar, dia jauh beza dengan racun biasa. Contoh baja yang bukan foliar, contoh urea. Jadi kita boleh bancuh, cairkan dia, tapi tidak boleh dispray. Baja AB juga boleh dibancuh dah AB, tapi tak boleh dispray. Sebab dia bukan cara minuman atau makan nutrien tu melalui daun atau tisu. Dia mesti melalui akar. Sebab tu dia mesti siram atau fertigasi melalui akar. Kalau spray, dia tak boleh jadi. Sebab cara dia tak betul. Bukan cara makanan melalui tisu sama ada daun, batang atau akar. Tapi yang ini dia semua boleh. Siram boleh, spray boleh. Nampak ya, spray pada daun boleh, pada bunga boleh, pada kuntumnya boleh, pada buah boleh, pada batang boleh, pada akar boleh. Kalau akar bukanlah spray, kita siram lah. Kalau spray dia kena permukaan tanah, kalau siram dia meresap dalam tanah, kena ke akar, jadi dia. Okey, kalau pokok yang lain tak boleh diguna. Macam mana pun butiran, kalau kita dah bancuh jadi cecair, kita mesti gunakan cara biasa, iaitu mesti melalui siram di akar, masuk ke dalam tanah, kena akar baru dapat diambil oleh akar. Dia tak boleh bergerak melalui batang ke, daun ke dan sebagainya. Faham ya? Ini sebab baja foliar. Baik, itu dah jelas perbezaannya. Yang kedua, yang ini pula, macam mana kita katakan spray boleh, siram boleh? Dia ada 2 kaedah juga melalui pemerhatian kita ya. Untuk pokok yang kecil, contohnya, kita baru saja semai 2 daun, 3 daun, 4 daun, 5 daun, 6 daun. Okey. Kita campurkan, itu pun kaedah sukatan. Contoh di sini sukatan ya. Ini. Kita dah nampak di sukatan, setiap 1 liter ialah campurannya 10 hingga 12 ml. Tapi pokok bawah, kata usianya di bawah 2 minggu ataupun hanya daun lebih kurang antara 2 hingga 6, tidak boleh ikut sukatan ini. Dia mesti ikut sukatan mengikut dia punya kekuatannya, mengikut saiz pokok. Contoh di sini, kalau kita baru semai pokok cili, contoh cili ataupun terung, kita hanya boleh gunakan lebih kurang 3 atau 4 ml saja, bukan 10 hingga 12. 4 ml sahaja 1 liter. Baru kita yang terbaik, kita siram pada akar dia. Pada akar yang terbaik, kalau pokok baru pindah dari polybag, baru kita beli, sama ada pokok tegar ke tak tegar, ke durian ke apa sajalah, polybag kecil daripada besar, kita bancuh, kita siram ke akar. Yang ini akan cepat menggerakkan pokok membesar. Sebab apa? Bila akar cepat keluar, dia akan cepat besarlah pokoknya. Ditambah pula dengan benda yang subur ini ya. Tapi kaedah campurannya ini 10 tak betul. Kalau kita baru mula tanam, kita ambil lebih kurang 6. Ini kan 12. 6 sini jadi 12. Siram dekat pangkal anak durian ke, macam tu. Caranya ikut saiz kecil. Yang tadi saya kata pokok kecil tadi baru semai, baru lebih kurang ada 6 daun, 2 hingga 6 daun, kita mesti siramkan, dan jumlahnya tadi ialah 4 ml atau 3 ml dan siramkan. Macam strawberry yang sana tu, kita bukan ambil sukatan ini ya, strawberry di sini. Nampak ni. Baik, ni strawberry ni kita tak boleh gunakan ikut sukatan ini 10 hingga 12, tak boleh ya, bahaya. Ini dekat sini kita maksimumnya ialah 8.
Kalau baru mula, kecil saja. Macam mana kita nak tengok. Contoh yang sini. Contoh macam sinilah ya. Ni kecil ya. Yang ini 4 saja. 3 atau 4 ml per liter. Kalau yang itu boleh letak 7, 8 boleh. Jangan 10, 12. Takut nanti dia kalah. Dia macam itu. Dan kita siram ini seminggu 2 kali sahaja. Tengok perkembangan. Yang ini saya siram seminggu 2 kali. Mana sebulan dah tak boleh. Sebab takut sangat macam ni. Ini baru 2 hari ya. Selepas sebulan tak jumpa baja, dia agak kekuningan. Baru kemarin ya, saya siram 2 kali. Dia dah macam ni balik. Hijau dia. Kan luar biasa. Padahal itu dah sebulan lebih saya tak bagi dia baja langsung. Saya bagi dia minum saja. Tapi bila saya curahkan baja, ni bajanya ni dalam ni. Ni baja dalam ni. Nampak? Ni. Tengok ni. Saya curah saja, dia dah berubah menjadi hijau macam ni. Tengok daunnya lebar. Hijau tak hijau. Ya. Ini pun kuning. Sebab ini baru saya letak. Saya tambahkan dia, dah kuning dah jadi macam ini. Kehijauannya. Nampak ya. Ini baja subur. Spray sesuai Okey, baik. Kenapa spray tak sesuai? Bukan tak sesuai. Dia kena kerja 2 kali. Kalau spray. Contoh ya. Sekarang kita spray. Spray saja. Akar dia tak dapat minum lagi. Faham? Akar tak minum lagi. Dia spray saja. Baja terus masuk dalam tisu pokok. Bila minum dah. Dia dah masuk dalam tisu pokok. Contoh. Pokok mesti nak minum. Dia nak minum. Jadi andainya minumnya tak cukup, kita terlupa nak siram. Siram petang nanti, dia dah mula kuning ya. Kuning dia tak mati, dia kuning tertijah sebab dia panas. Panas. Berbanding dengan kalau kita campurkan dalam air dengan baja nisbah tadi, contoh 4 ataupun 8 ya. Kalau jenis 8 dah dewasa ni agak 8 tak sampai 10. Kita terus curah tak payah spray ni. Dia akan terus sampai ke akar. 30 second dia dah nampak minum dah. Dia minum dengan nutrien. Macam kita minum air mineral ataupun air mati, kita bubuh gula sikit. Rasa ada masin sikit, kita minum bertenaga. Dia macam tu juga bila kita campur, dia terus minum, dia ada nutrien masuk. Nampak? Dia segera bertindak mengikut kepantasan. Dia jumpa saja air, dia minum, dia terus. Tapi kalau yang ini, dia gerak, dia akan meminta air. Tak mungkin dia makan baja tanpa air. Di situ. Kena faham ya. Jadi kalau pokok-pokok macam ni, yang paling sesuai sebenarnya ialah siram di pangkal. Pasu ni siram. Terus bergerak. Gitu juga dengan timun, tembikai, apa lagi yang menjala lah ya. Gitu juga dengan pokok-pokok buah-buahan yang baru anak masuk dalam polybag. Kita perlu gunakan siraman yang terbaik, bukan spray. Okey, kalau kita tanam juga durian ke apa pokok buahan, baru kita tanam dekat tanah, juga yang terbaik ialah kita siram. Sebab masa itu dia belum lagi mesra akar dia biasa dengan tanah yang baru dia duduk. Jadi kalau kita siram, dia cepat mesra dengan tanah, dia cepat sedut. Okey, tapi kalau pokok besar macam ini, nampak di sini pokok ciku. Wah. Siraman kurang sesuai dah. Sebab bila kita siram, kita agak sini pokok ciku ni tinggi macam ni, besar macam ni, paling tidak dia minum 200 liter. Bila 200 liter, bayangkanlah kalau 1 liter 12 ml, 200 kali dengan 12 berapa? Di situ kita rugi di sini. 200 liter ni baru boleh dia kenyang minum. Kalau 200 liter, setiap liter 12 ml kali dengan 200. Berapa? 2,400 paling tidak 2 liter ni untuk sepokok. Kan rugi. Padahal ini kita cairkan dalam 20 liter, hanya lebih kurang dalam 300 ml sajalah. Campur dengan 20 liter, kita boleh spray ni lebih kurang dalam 2 liter atau 3 liter lah sepokok yang air campur baja. Berapa kita dapat pokok? Kalau 2 liter, 20 liter bagi 2 dapat 10 pokok macam ni. Berbanding tadi 200 liter kita siram bawah, dapat sepokok mana. Itu teknik-teknik kemahiran bila kita menggunakan baja. Kena faham. Ini baja buah berapa ml pokok? Ini kalau macam ni baja buah, tolonglah letak lebih kurang dalam 350 ml ya. Sebab dia terlalu rendang, buah terlalu banyak. Kalau kita ikut sukatan baja buah, kita tak perlu baja ini lagi dah. Baja buah ya, ini untuk subur. Kalau ini baja buah, ini akan besarkan buah.
dia tetap subur sebab baja buah tu mengandung kesuburan 18. Buahnya 21. Dia boleh pegang lagi, dua-dua dia boleh berjabat tangan. Tapi kalau kita ni semua subur 20. Baja buah cuma lebih kurang sekarang 18, 21. Tapi ada baja buah yang tinggi, contohnya contoh katakan 13, 21. Itu kurang digalakkan. Sebab apa? Dia buah akan tarik segala zat, sedangkan penyuburnya cuma 13. Dia tak boleh jauh beza. Ataupun kita letak situ ialah katakan 15, 20, 45 buah je. Okey. Itu pun tak digalakkan. Sekadar sekali dua kali spray tak apa. Tapi selepas tu jangan spray. Kena spray kesuburan untuk dibalancekan antara subur dan buah. Sebab kalau tak ada subur, buah takkan besar. Buah takkan besar. Kalau lama sangat kita gunakan buah melekat, akhirnya pokok tu akan kuning dan terencatnya sebab dia punya kesuburan dah diambil, ditarik oleh buah kerana buah tu nak membesar dan buah tu nak mengeluarkan buah lagi. Jadi kena bijak kita buat bacaan tu kena bijak antara buah dan juga subur kena sentiasa beriringan. Tapi kalau kita punya baja dah kita buat formula tu tak perlu bimbang. Kena saja dia tetap ada subur, tetap ada buah sebab dia tak berapa jauh bezanya. Okey. Besar sini baja 300 ml. 350, 300. Okey, sebab dia ni kekuatan nak makan lebih. Faham ya? Airnya berapa banyak? Air 20 liter. 20 liter habiskan ni. Tak. Kita letak janji basah 20 liter tu maknanya kita ada campuran dia tu mana ada baki lagi. Kita boleh dapat lebih kurang berapa? Lebih kurang dalam 8 pokok. 8 pokok besar. Ini katakan kita tembak susutnya 2 liter. Dah basah semua. 2 liter je lah. Baki ada lagi 18 liter. Pergi pokok lain. Pokok lain. Gitu ya. Nanti jangan pula bila kita dah macam ini, dah kita tak 350 ml, kita baja ni pokok ni. Tiba-tiba kita nampak, itu ada pokok ni cili lah. Kecil saja dah berbuah. Kita spray. Ingat. Itu bukan dos dia. Jadi kita dos dia setaraf dengan dia. Contohnya, bila kita tembak cili tu akan kalah lecoh, panas. Sebab bukan dos dia. Contohnya lah ya. Kita tembak ni, seolah kita makan Panadol orang dewasa. Okey, steady 2 biji. Tapi Panadol kalau kita bagi 2 biji pada kanak-kanak umur 4 tahun, naas. Jadi macam tu juga. Apapun bila kita gunakan baja, contohnya kita buat fertigasi cili, kita spray, bancuhannya ialah 12 ml per liter. Tiba-tiba kita spray cili tu dapatlah 5 pokok. Ada baki seliter. Ada baki macam mana? Okey, kita spray lah anak pokok cili yang baru tanam 10 hari. Spray. Sorry. Pokok akan lecoh ataupun kuning. Sebab kekuatan tu tak sepatutnya diberi pada anak pokok cili. Akhirnya pokok cili kalah. Di situ kena tahu juga. Bukan sembarangan. Tapi saya nasihatkan pokok-pokok dalam poli, dalam pasu, kita siramkanlah ya. Dan ada juga pokok yang tak perlu disiram. Elok spray. Contohnya pokok orchid. Orchidnya sebab dia tak guna tanah. Dia guna bahan-bahan seperti arang kayu. Jadi kalau kita siram, dia takkan lekat pada tu, dia akan terkeluar masuk dekat tanah, dia bocor. Tapi kalau tanah, dia akan simpan bahan kelembapan tu dekat tanah, dan nanti dia pelan-pelan boleh diserap balik oleh akar. Okey. Tapi kalau arang ke batu-bata ke, kalau kita siram memang rugi habislah, sebab dia akan keluar terus ke tanah. Jadi kita spray untuk menjimatkan, kita spray. Begitulah kaedah penggunaan. Dia sebaik-baiknya macam kita spray janganlah waktu hujan, walaupun tak ada masalah. Tapi kalau boleh spray tu pun kita ambil suasana. Satu pagi sampailah pukul 10. Yang kedua petang lepas asar sampailah pukul 7, 7.30 spray lah. Tapi kalau siram tak apalah. Boleh sebab dia terus masuk dalam tanah. Walaupun hujan kita siram tak apa sebab dia akan bergerak melalui air hujan sekali. Sebab kalau kita spray macam ni panas, spray saja dalam masa 1 minit dia terus kering. Dia belum sempat mesra lagi pada daun atau pada batang. Jadi suasana masa spray tak apalah, kita gunakan waktu yang terbaik tadilah. Kita waktu pagi sampai pukul 10 macam itulah. Nanti petang pula kita spray macam tu. Tapi kalau siram terpulang pagi ke apa dan sebagainya.
Kalau tengah di pukul 12 siram pun tak ada masalah. Siram dekat akar tu dia, sebab dia akan turun dalam tanah. Tanah tu akan pegang baju dia. Dia tak akan kering. Yang kering permukaan saja. Itu ya. Itu sah.